A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam Yunar Channel bagi membincangkan soalan dan cadangan jawapan untuk tajuk adab terhadap orang sakit untuk unit yang pertama dan orang kurang upaya untuk unit yang kedua. Tajuk ini berada dalam bidang akhlak Islamiah, bahagian penilaian, buku teks Pendidikan Islam tingkatan 4, muka surat 201 dan 204. Secara keseluruhannya untuk unit yang pertama, iaitu adab terhadap orang sakit, terdapat 4 soalan untuk tajuk ini. Pertama, nyatakan dalil nakli. 2, adab menyantuni orang sakit. 2, hikmah beradab terhadap orang sakit. Dan diakhiri dengan soalan kebat. Untuk unit yang kedua, iaitu adab terhadap orang kurang upaya, dalil nakli. 2, adab menyantuni orang kurang upaya. Kemudian 2, hikmah beradab terhadap orang kurang upaya, dan diberikan gambar sama saja dengan unit yang pertama. Kemudian ditanyakan soalan mengapakah situasi di atas ini berlaku, yang ini merupakan soalan kebat. Jadi teruskan tonton video ini sehingga ke akhirnya untuk sama-sama kita mengulang kaji cadangan jawapan untuk kesemua soalan di dalam buku teks Pendidikan Islam tingkatan 4 bagi tajuk adab terhadap orang sakit dan kurang upaya. Soalan yang pertama, nyatakan dalil nakli daripada Al-Quran dan Hadis, tuntutan beradab terhadap orang sakit. Jadi untuk setakat ini dalil nakli ini tidak ditanyakan dalam soalan SPM, cuma dalam buku teks ada soalan berkaitan dengan dalil nakli. Jadi jawapan dia, Abu Musa Al-Asy'ari meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, hadis, ziarahilah orang yang sakit, berikan makanan kepada orang yang lapar, dan bebaskanlah tawanan. Jadi dalil ini menggalakkan untuk kita untuk menziarahi orang yang sakit. Jadi merupakan tuntutan beradab terhadap orang sakit daripada Rasulullah SAW. Jadi selesai soalan pertama. Soalan kedua, terangkan. Perlu ada isi dan huraian. 2, adab menyantuni orang sakit. Pertama, mendoakan kesihatan mereka. Isi, supaya, kata hubung, diberikan kesembuhan. Huraian. Kedua, memberikan semangat. Memberikan semangat. Isi, agar mereka sabar dan redha dengan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huraian. Selesai kita menjawab soalan terangkan 2 adab menyantuni orang sakit. Soalan ketiga juga terangkan, perlu ada isi plus huraian. 2, hikmah. Hikmah adalah kebaikan, kelebihan. Beradab terhadap orang sakit. Pertama, menggembirakan pesakit. Isi, agar hatinya tenang menempuh ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huraian. Yang kedua, mengeratkan ukhuwah sesama anggota masyarakat. Isi, agar hidup diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huraian. Selesai soalan 3. Kemudian soalan keempat, soalan kebat, perlu ada isi, huraian, huraian lengkap, dan kesimpulan. Diberikan satu gambar, jadi berdasarkan gambar di atas. Berdasarkan gambar ini, terangkan pandangan anda tentang tanggungjawab masyarakat terhadap orang sakit.
Jadi lihat kepada soalan di bawah ni. Pandangan tentang tanggungjawab. Jadi bagilah satu tanggungjawab terhadap orang yang sakit. Jadi jawapan kita masyarakat. Okay, salah ejaan sini. Masyarakat perlu memupuk budaya melawat orang sakit. Isi. Agar ikatan ukhuwah bertambah erat. Huraian. Isi huraian. Kesannya akan memberikan kegembiraan kepada pesakit apabila berjumpa rakan-rakannya. Huraian lengkap. Oleh itu kita mestilah kesimpulan sentiasa berusaha untuk mengeratkan hubungan sesama masyarakat agar hidup aman damai. Kesimpulan. Okey, selesai keempat-empat isi huraian, huraian lengkap dan kesimpulan. Untuk soalan 4. Seterusnya soalan di unit yang kedua, tajuk adab terhadap orang kurang upaya. Soalan pertama, nyatakan dalil nakli, tuntutan beradab terhadap orang kurang upaya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita yang mempunyai kekurangan pada akalnya berkata, wahai Rasulullah, saya memerlukan pertolonganmu dalam sesuatu urusan. Rasulullah bersabda, wahai ibu, bagaimanakah caranya aku membantumu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluangkan masanya sehingga wanita itu dapat menyelesaikan urusannya. Jadi Rasulullah membantu seorang wanita yang mempunyai kekurangan pada akalnya. Menjadi dalil pada kita untuk kita sentiasa membantu orang kurang upaya. Okey, selesai soalan pertama. Seterusnya soalan kedua, jelaskan 2 adab menyantuni orang kurang upaya. Jadi jelaskan pelajar perlu memberikan jawapan yang lengkap dan difahami. Membantu mereka dengan memberikan tunjuk ajar mengenai urusan ibadah. Okay, kemudian adab yang kedua, memberikan layanan dengan penuh kasih, sayang terhadap mereka. Okay, selesai soalan kedua. Seterusnya soalan yang ketiga, terangkan peluang isi dan huraian. 2. Hikmahlah kebaikan beradab terhadap orang kurang upaya. Pertama, memudahkan orang kurang upaya melakukan aktiviti seharian. Isi. Seperti menaiki kenderaan awam. Huraian. Yang kedua, menimbulkan rasa dihargai dalam diri orang kurang upaya. Isi. Kerana mendapat perhatian. Huraian. Saya soalan 3. Seterusnya soalan yang keempat. Diberikan 2 keping gambar. Yang pertama berkaitan dengan tempat pengumpulan sampah ni. Okay, diletakkan di tempat parking khas bagi orang kurang upaya. Kemudian yang kedua, kalau tak salah saya, kaitan dengan lift lift yang khusus untuk orang kurang upaya yang telah dirosakkan. Jadi kedua-dua keping gambar ni berkaitan dengan hak orang kurang upaya yang telah hak mereka telah dinafikan oleh orang awam. Jadi mengapakah situasi di atas berlaku, bincangkan. Kita bagi sebab lah. Sebab soalan tanya mengapa. Situasi ini berlaku kerana kurangnya kesedaran tentang hak orang kurang upaya. Sebagai isi, seperti tempat khas untuk meletakkan kenderaan mereka. Huraian. Kita mulakan seperti. Kesannya, orang kurang upaya akan rasa tidak dihargai dalam masyarakat. Jadi menimbulkan kesan yang negatif. Huraian lengkap.
Oleh itu kita hendaklah sebagai kesimpulan berbuat baik dengan tidak mengambil hak orang lain agar hidup diredai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kesimpulan. Jadi selesai kita menjawab soalan keempat dan soalan terakhir untuk tajuk adab terhadap orang sakit dan kurang upaya. Alhamdulillah, sekadar itu saja pelajar sekalian berkaitan dengan perbincangan, cadangan jawapan dan soalan daripada bahagian penilaian buku teks untuk tajuk yang dinyatakan tadi. Sekian, terima kasih, semoga berjaya. Terima kasih, subscribe Yunan Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.